kongsikan keberkatan itu bersama. InsyaAllah. Dan tahniah untuk Permata Al-Quran untuk 25 tahunnya insyaAllah, dan juga untuk convocation kali ke-8 yang bakal menggabungkan, menghimpunkan seluruh hufaz di negara kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Sama-sama. kepada Radio IQ. Kembali Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fadhil Ustaz Haji Mandalito Muhammad Dahlan, Presiden Permata Al-Quran, dan juga Ustaz Hassan Abdul Samad, Lajnah Mudirah Permata Al-Quran Malaysia. Sekaligus menutup Terai Warna Pagi kita untuk hari ini. Terima kasih semua kerana mendengar dan menonton. Moga-moga ada manfaatnya, dan kita jumpa lagi esok untuk edisi Sayyidul Ayyam. InsyaAllah. Dan Yati akan sama tugasan untuk aspirasi 10.1. Jangan lupa kita ada kuis selongkar bahasa kita yang dibawakan dengan kerjasama Dewan Bahasa Pustaka bila-bila masa je bersama Yati. Jumpa esok macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pelaksanaan kursus pembelajaran sepanjang hayat PSH di College Community telah berjaya membentuk komuniti lebih dinamik untuk meningkatkan lagi pengetahuan, kemahiran serta taraf sosioekonomi. Jurusurah Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata keberkesanan program-program PSH dalam menggilap bakat dan potensi modal insan mampu diterjemahkan menerusi komitmen pihak kerajaan pada Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ketika berucap merasmikan Majlis Percatanah College Community Parit Sulong di Batu Pahat Johor, Menteri berkenaan turut berkata menerusi RMK-12, 4 buah College Community di negeri Johor telah diluluskan untuk pembinaan iaitu College Community Parit Sulong, College Community Bandar Tenggara, College Community Pagoh dan College Community Simpang Renggam. Pihak Polis Kelantan memberi tumpuan kepada 9 buah kawasan parlimen yang disifatkan sebagai lokasi panas untuk penugasan menjelang pilihan raya umum ke-15. Sehubungan itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata senarai tersebut diambil kira berdasarkan insiden kekecohan, pergeseran dan pertemuan calon yang pernah berlaku pada pilihan raya umum sebelum ini. Selain itu, Datuk Muhammad Zaki berkata perkembangan situasi semasa akan terus dipantau terutama menjelang proses penamaan calon pada 5 November ini kerana bimbang berlaku perkara luar jangkaan. Akhir sekali, aktiviti dialog Tianggong soal jawab bersama kru angkasawan Shenzhou 14 dengan belia ASEAN, anjuran bersama Pusat Cina ASEAN dan World Affairs Press membuka tirainya di Sekolah Royal Beijing. Selain Beijing, aktiviti berkenaan juga berlangsung secara serentak di Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam dengan penyertaan hampir 1,000 peserta terdiri daripada wakil kerajaan pelbagai negara, wakil kedutaan negara-negara ASEAN di China, media dan belia dari China serta ASEAN. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 31 Oktober dalam tahun 1968, perasmian Yayasan Pelajaran Mara atau YPM telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Yayasan yang ditubuhkan di bawah Akta Mara ini bertujuan untuk mengumpul sumber kewangan bagi membiayai anak-anak Melayu melanjutkan pelajaran terutama dalam bidang ikhtisas. Usul pembentukan yayasan ini telah diluluskan oleh Kongres Bumiputera kali yang kedua. Pembentukan yayasan ini dibuat di bawah Akta Mara dan seterusnya sebagai sebuah badan berkanun yang lain dengan pengurusan tertentu. Matlamat asal yayasan ini adalah untuk mengumpulkan sejumlah RM250,000 dalam tempoh 6 bulan. Bagaimanapun pada hari pelancarannya, wang yang terkumpul telah melebihi RM500,000. Sesungguhnya, dengan pelancaran Yayasan Pelajaran Mara ini,
ia telah dapat membantu meningkatkan lagi pelajaran anak-anak Melayu ke peringkat yang lebih tinggi demi kesejahteraan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi seluruh aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah masuk waktu untuk bersama saya Nur Hayati Paradi menerusi aspirasi 10.1 edisi Khamis hari ini. Kita berada di tanggal 3 November 2022 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1444 Hijrah.
hijrah. Masya Allah, masa kan berlalu pantas sangat. Tapi moga-moga Allah kurniakan kita kesejahteraan pada masa-masa yang berlalu dan masa-masa yang akan datang, dan Allah kurniakan keberkatan kepadanya, insya-Allah. Baiklah, untuk anda akan mendengar insya-Allah bersama dengan IT 3 jam. Kalau tadi bersama dengan Pian dan juga Lukman 4 jam bersama dengan mereka, bersama dengan penerbit juga Haji Faiz Haji Osman. Alhamdulillah, semoga banyak yang anda perolehi menerusi rancangan ataupun perkongsian di Warna Pagi. Dan masa bersama Yati, insya-Allah kita ada 3 jam ni bakal kita manfaatkan sebaik mungkin. Kejap lagi kita ada rancangan pertama kita. Tak lain tak bukan hari Khamis, kita ada tahsinul ibadah. Disebabkan Ustaz berada di luar kawasan, tak dapat nak menghubungi Ustaz, tak dapat nak capai Ustaz. Tapi insya-Allah kita akan siarkan rancangan siaran ulangan untuk tahsinul ibadah dalam sesi soal jawab. Moga-moga selagi kita banyak mengulang-ulang, semakin lekat di hati dan semakin mudah untuk kita amalkan setiap apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jadi ikuti perkongsiannya nanti. Kita kongsikan bersama dengan anda untuk rancangan tahsinul ibadah untuk sesi soal jawab sebentar saja lagi. Dan juga jangan ketinggalan untuk bersama dengan Yati untuk 3 jam ini. Kerana apa? Kerana bila-bila masa saja kita akan keudarakan isyarat memanggil untuk kuis selongkar bahasa. Kuis selongkar bahasa hari ini kita nak ketengahkan satu lagi perkataan arkaik untuk anda tahu ataupun cari maksud ataupun bahasa yang digunakan sekarang, perkataan yang digunakan sekarang, apakah perkataannya. Jadi ikuti, nantikan isyarat memanggilnya, dan anda boleh ikuti nanti berikan juga hint ataupun soalan tersebut di IG ikim.my. Dari kat situ anda boleh tahulah soalan apa. Tapi ni anda tak boleh jawab di situ. Anda boleh jawab di situ, tapi ni tak tentu lagi anda menjadi pemenang. Anda kena hubungi kami di 0362051500 untuk menjadi pemenang, jawab dengan tepat, jadi pemenang untuk kuis selongkar bahasa yang mana ditaja oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda boleh dapat voucher RM200 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka jika anda menjawab dengan tepat perkataan arkaik tersebut. Sekarang gunakan perkataan apa? InsyaAllah untuk anda mendapatkan perkongsian kita nantinya. Jadi nantikan perkongsian menarik di Aspirasi 10 bersama dengan Yati. Kita ikuti saat ini lagu daripada Ustaz Tiga Beradik, lagu inspirasi Si Bujur Sirih. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mencari yang sempurna, namun Tuhan anugerahkan yang teristimewa. Hadiah ini bukan sembarangan pengirimnya, kerana itu ku ubah rasa hibah kepada rasa bahagia. Cari jemari si bujur sirih aku genggam, dalam hatiku berkata sampai mati engkau ku jaga. Pasti Tuhan yang maha ada, Dia punya rencana. Si bujur sirih ku pangku nyenyak diri. Pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papaku, doa kepadamu. Nikmatnya syurga.
Terima kasih mama papaku doa kepadamu. Nikmatnya syurga. Buku terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Dengan harga RM85, anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-5769-5400 atau di www.ikimniaga.my. Boleh juga ke aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Leah, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leah. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leah. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leah. Selama ni, saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi, macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Anda ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk ke dalam tu, tahu santan, dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas lantai mojak kita kan? Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam biasa tu. Taburkan kat lantai supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resepi? Dengarlah Radio IKIM. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio IKIM. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Sekejap. Saya tak sebut lagi rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3.10 petang hanya di Radio IKIM. Terus Semarak Cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita hari ini tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan pun bersedia di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi perkongsian kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Hari ini adalah sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jadi anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun anda boleh ajukan soalan anda di WhatsApp IKIM di 0112900404. Sebelum kita nak mula dan buka sesi soal jawab kita pada hari ini Ustaz, kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang
beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan tuntutlah, carilah wasilah sebab perantaraan untuk kamu dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sebaik-baik wasilah untuk seseorang itu menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana amalan dalam agama ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita melakukannya dalam masa yang sama Allah juga melakukannya. Tidak ada. Melainkan amalan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan mengucap salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru amalan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan yang mulia yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang dia tanya diri dia sendiri, berapa banyak sunnah yang dia hidupkan dalam diri dia sebagai melambangkan bahawasanya dia mencintai sosok tubuh yang telah melakukan sunnah tersebut. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Barang siapa yang dihidupkan sunnahku di zaman rosaknya umat, maka dia akan dapat pahala mati syahid, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan dan pesan-pesan tadi sebagai mukadimah kita untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan kita nak mulakan sesi soal jawab kita untuk sama-sama anda tanyakan soalan bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM di bahagian komentar ataupun di WhatsApp IKIM di 01129004. Soalan pertama datang dari Temerloh. Encik Zaman ni tanyakan soalan, tanya, jika sahabat kita ni jadi imam, sahabat kita ni dengan bangun dengan yakin rakaat keempat, padahal makmum dah tegur sahabat kita dah bangun rakaat yang kelima. Patutnya apa yang perlu sahabat kita ni sebagai imam lakukan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bertembung antara keyakinan imam dengan teguran daripada orang lain, sama ada orang lain itu makmum sendiri ataupun orang lain itu adalah orang yang bukan makmum, segi kaedahnya imam mengamalkan kaedah yakin. Apa maksud imam mengamalkan kaedah yakin diri dia? Iaitu seperti mana yang kita belajar, kalau seseorang itu ragu-ragu, adakah dia semayang itu 3 atau 4, maka dia akan mengambil bilangan 3. Dia akan apa? Dia akan mengambil 3. Dalam istilahnya disebut al-akhdhu bil yaqin. Dia tidak boleh dan dia tidak wajib untuk mengikuti saranan, teguran daripada makmum yang di belakang dia, kerana diutamakan keyakinan diri dia berbanding pemberitahuan daripada orang ramai. Tetapi dengan catatan, kalaulah bilangan makmum yang menegur tu ramai, sekira-kira sampai ke tahap mutawatir. Apa maksud sampai ke tahap mutawatir? Sampai ke tahap tak mungkin mereka ni semua berpakat nak prank imam, contoh. Ataupun tak mungkin semua ini berpakat dan salah. Mereka semua bangun, imam duduk, contoh. Ataupun imam bangun, mereka semua duduk. Imam perasan kiri kanan dia semua duduk walaupun dia bangun. Jadi kalaulah sejumlah ramai itu, tak mungkin mereka ini berpakat atas berbohong. Ataupun tak mungkin mereka ini
bersekutu dalam salah, maka barulah pada ketika itu imam harus ataupun wajib meninggalkan yakin dia, pergi kepada apa? Pergi kepada yakinnya makmum. Sebab apa? Sebab imam punya yakin itu dipanggil zan sahaja, dan makmum ini oleh kerana bilangannya mutawatir, maka kaedah yang selalu dipakai sesuatu yang terhasil daripada mutawatir lebih diutamakan berbanding sesuatu yang terhasil daripada hanya zan sahaja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Puan Zainab tanyakan soalan. Puan Zainab dari Seremban. Dia kata, jika kita terlupa niat jamak takdim dalam solat Zuhur dengan Asar, bolehkah kita ulang solat Zuhur itu semula dan niat jamak takdim semula Ustaz? Sebab antaranya yang dikatakan sini, kenderaan memang tak berhenti ketika waktu Asar tu nanti. Dalam bab sembahyang jamak takdim, sembahyang jamak takdim, syarat sah dia menurut pendapat yang muktamad, hendaklah berniat menjamakkan salat itu di dalam sembahyang pertama. Maknanya kalau sembahyang Zuhur, Asar, jamak takdim, niat sahaja aku menjamakkan sembahyang Asar pada waktu Zuhur jamak takdim itu hendaklah dilakukan sebelum salam, selepas takbir. Antara tu. Kalaulah selepas mengucapkan salam, barulah teringat untuk berniat. Berdasarkan pendapat muktamad ini, maknanya orang ini sudah tidak berpeluang untuk mengerjakan sembahyang jamak takdim. Dan hendaklah dia mengerjakan solat Asar di dalam waktunya. Bagaimana pula nanti kenderaan yang disewa itu, dibayar tiketnya itu tidak berhenti pada waktu sembahyang Asar, sedangkan dia belum lagi sembahyang Asar. Solusinya adalah apa? Solusinya adalah dia mengerjakan solat Asar di atas kenderaan tersebut secara sembahyang menghormati waktu, iaitu dia sembahyang di atas kerusinya, dia lakukan apa yang dia mampu daripada segi mungkin berdirinya kalau dia mampu. Yang lain-lain itu dibuat secara isyarat. Fatihah dia wajib baca, tasyahud dia wajib baca, segala rukun qauli dia wajib baca, dan solat itu kelak bila sampai di destinasi hendaklah diqadha semula. Ini adalah penjelasan sekiranya kita memakai pendapat yang muktamad bahawasanya niat jamak takdim itu mesti diselesaikan sebelum memberi salam sembahyang yang pertama. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu dibenarkan berniat itu selepas daripada sembahyang pertama. Maknanya antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua itu kalau berniat dalam keadaan tempoh pisahan itu tidak lama, maka masih lagi boleh berniat. Kalau seseorang itu mengamalkan pendapat yang kedua ini, maka ia tidak perlu melakukan sembahyang hormat waktu seperti yang saya nyatakan pada pendapat yang pertama. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan di bersahabat kita juga di WhatsApp IKIM. Masih lagi tentang solat jamak takdim ni Ustaz. Ada dua soalan. Satu soalan pertama adalah, kata berapa tempoh masa yang memutuskan muwalat dalam solat jamak takdim Ustaz? Muwalat terjemahannya berturut-turut. Ia adalah merupakan salah satu daripada syarat sahnya sembahyang jamak takdim. Dan berturut-turut itu dituntut antara memberi salam sembahyang pertama dan takbir sembahyang yang kedua. Dan sekiranya berlaku pemisahan masa yang lama antara kedua-dua solat tersebut, maka tidak dibenarkan melakukan jamak takdim. Soalannya, yang dikatakan pemisahan lama itu berapakah detiknya ataupun berapa lama?
disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i telah didabitkan ataupun telah ditanda kadarnya adalah sekadar kurang daripada 2 rakaat yang ringkas. Itu kita kira tak lama. Kalau lama ni, sekira-kira waktu senggang itu meluasi ataupun cukup untuk sembahyang 2 rakaat. Kalau waktu senggang antara salam dan juga takbir itu, kalau nak sembahyang 2 rakaat yang ringkas sempat, maka kita kira lama. Kita bolehlah anggarkan mungkin 1 minit lebih je. Itulah waktunya yang dikira masih lagi boleh berpisah jarak tersebut. Baik, soalan kedua sebelum kita berhenti rehat daripada penanya yang sama, kata apakah beza antara perbuatan sapu dan basuh semasa wuduk Ustaz? Contohnya masa basuh muka, air tak banyak di tangan jadi seolah-olah macam menyapu je Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Dalam perintah berwuduk ada 2 perintah. Perintah pertama faghsilu, basuh. Perintah yang kedua wamsahu. Wamsahu maknanya apa? Sapu. Faghsilu basuh dan wamsahu sapu. 3 anggota basuh. 1 anggota sapu. 3 anggota yang basuh muka, tangan dan juga kaki. Dan 1 anggota yang disapu adalah kepala. Bila kita menyapu di tempat yang disuruh membasuh, maka anggota itu dikira tidak sah. Kalau kita basuh di tempat yang disuruh sapu, dia bukan sapu kepala, dia basuh kepala dia. Dia tunduk kepala dia kat kepala paip, basuh, lencun. Adakah memadai? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebahagian ulama Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Quran kata sapu, kamu pergi basuh. Namun berdasarkan pendapat yang muktamad adalah boleh. Sebab apa? Basuh ini adalah lebih, buat lebih. Basuh ni dia buat lebih. Sapu ni dia kurang daripada basuh. Kalau kita basuh maknanya kita dah buat lebih. Lebih tak apa. Walaupun hukumnya boleh jadi makruh, tapi sah. Tapi kalau tempat yang disuruh basuh kita pergi sapu, kita buat kurang. Kalau buat kurang tak boleh. Buat kurang tak boleh. Maka di sini pentinglah untuk kita memahami dhabit ataupun definisi bagi perkataan basuhlah dan juga perkataan sapulah. Dibezakan oleh ulama bahawasanya sapu ini dengan basuh dibezakan dari sudut sayalanul ma'. Sayalanul ma' ini maksudnya apa? Sayalanul ma' ini maksudnya air mengalir. Justru kalau satu orang dia sapu kepala, dia celup tangan dalam kolah, dia sapu. Boleh tak? Boleh, sebab memang kepala dia suruh sapu. Tapi kalau dia celup tangan dalam kolah, tangan dia basah, dia bukan kaut air ni, dia celup, tangan dia basah kan? Kemudian dia sapu muka dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dia sapu muka dia, bukan dia basuh. Samalah juga perlu diingatkan bagi mereka yang ambil wuduk menggunakan air yang sedikit. Contohnya menggunakan botol mineral kecil, ataupun menggunakan tudung mineral, ataupun menggunakan spray. Maka perlu reti untuk guna alat tersebut. Silat-silat wuduk kita tak sah. Contohnya, satu orang dia ambil wuduk pakai spray, biasanya dinasihatkan kalau pergi haji ataupun naik ke atas kapal terbang kan, untuk mudah ambil wuduk pakai spray. Jadi kita spray macam mana? Kita spray dan ada bintik-bintik air kat muka kita, kita ratakan. Kita spray, ada bintik-bintik air, kita ratakan. Itu tidak memadai. Sebab apa? Itu dipanggil apa? Itu dipanggil sapu. Sebab air itu sedikit dan tidak mengalir. Maka sebab itu kalau nak ambil wuduk, dia ambil air, kemudian dia tuang dan air itu mengalir dan dia ratakan. Boleh. Sebab dia beza dengan sapu adalah sebenarnya kalau kita nak perincikan, sebenarnya bezanya kalau sapu ni air sikit,
kalau basuh ni air banyak. Air banyak itu ditakrifkan sebagai banyak dia sampai dia boleh mengalir dengan tabiatnya. Itu yang disebut dalam kitab Safinatun Najah. Syarat air yang digunakan itu hendaklah dia mengalir dengan tabiatnya. Apa maksud mengalir dengan tabiatnya? Kalau air itu sikit, dia tak boleh mengalir sendiri. Kita kena alirkan dia. Betul tak? Maksudnya kita kena tarik dia baru dia bergerak kan, sebab air itu sikit. Tapi kalau air itu banyak, kita letak dia akan mengalir sendiri kan. Itu dia panggil air itu mengalir dengan tabiatnya. Kalaulah ciri-ciri air mengalir dengan tabiat itu ada semasa kita basuh muka, semasa kita basuh tangan, semasa kita basuh kaki, maka kita telah menyempurnakan syarat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wallahu a'lam. Ustaz, walaupun dia mengalir macam sebahagian je, macam dia mengalir sebahagian wajah, lepas tu dia dah mengalir, lepas tu kita sapu ratakan, itu pun kira mengalir ke Ustaz? Dia kira sebagai mengalir. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsin Ibadah. Untuk anda ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Ustaz, kita sambung lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Antara soalan yang datang daripada sahabat kita ni Azizul Hakim di YouTube channel IKIM kata, adakah wajib khatib berada di saf paling depan semasa khutbah Ustaz? Dia kata, bagaimana jika mimbar terletak di saf ketiga contohnya, maka makmum membelakangi khatib? Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada segi kedudukan
khatib, tidak ada syarat kedudukan khatib itu hendaklah paling depan sekali daripada segi syarat. Makna kata, kalaulah khatib itu lebih belakang daripada sebahagian makmum, maka ia tidak menjejaskan kesahihan sembahyang Jumaat tersebut. Namun sudah tentulah adalah lebih molek kalau boleh ijaz, dan itulah kebiasaannya khatib berada paling hadapan kerana adabnya begitu. Khatib ni dia menyampaikan, dia seperti muallim, mengajar, maka tak seharusnya lah satu orang anak murid bila dia belajar, dia duduk belakang pula daripada ustaz dia hendaklah berada depan ustaz dia. Itu perumpamaan dia. Itu daripada segi bagusnya, afdalnya, tapi daripada segi kesahihannya tidak ada masalah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ada Izwan Sulaiman tanyakan soalan di FB pun tanya, di YouTube channel IKIM pun tanya soalan yang sama. Kata, Assalamualaikum Maulana, bolehkah wanita berqasidah seperti kaum wanita Habsyah yang menari dan menyanyi ketika Rasulullah datang ke Madinah, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ada menyebut berkaitan dengan jariyah. Jariyah ni terjemahannya budak kecil yang belum baligh, yang mereka itu telah menyanyi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Dan hadis ini menjadi dalil dan sandaran bagi ulama yang membenarkan perbuatan tersebut. Cuma ada sebahagian daripada perkataan yang dia sebut dalam nasyid dia itu ataupun ghina dia itu yang ditegur oleh Nabi SAW, iaitu dia menyatakan Nabi mengetahui perkara yang akan berlaku esok. Maka Nabi tegur. Itu sahaja yang Nabi tegur. Dan dalam riwayat bahawasanya Sayyidina Abu Bakar marah. Dia kata, adakah seruling syaitan di dalam rumah Nabi SAW? Maka Nabi SAW menegur Sayyidina Abu Bakar supaya membiarkan. Lebih kurang begitu riwayat berkaitan dengan yang disebut sebagai jariyah yang telah menyanyi, berqasidah, bernasyid. Maka sebab itu hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Tetapi dalam hadis tersebut adalah yang melakukannya itu adalah jariyah, iaitu budak perempuan yang belum baligh, baligh. Adapun kalau wanita dewasa, maka nyanyiannya itu ataupun qasidahnya itu, walaupun dalam mazhab al-Imam Syafi'i suara perempuan ini bukanlah aurat, sautul mar'ah laisa bi'aurah, itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Namun suara perempuan itu bukanlah aurat, ada catatannya. Apakah catatannya itu? Sekira-kira tidak menimbulkan fitnah. Sekira apa? Tidak menimbulkan fitnah. Maknanya, apa maksud menimbulkan fitnah? Bila suara itu disebut, suara itu didengari oleh kaum bukan sejenis, iaitu kaum lelaki, dia boleh menimbulkan perasaan-perasaan syahwat kepada kaum lelaki. Maka pada ketika itu suara perempuan itu adalah merupakan aurat bagi lelaki tersebut, sebab dia ada syarat selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Dan kita pun mungkin pernah dengar ayat Quran yang Allah memerintahkan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah melunakkan suaramu, la takhda'na bil qaul, janganlah melunakkan suaramu di hadapan kaum lelaki, kerana ada di kalangan yang mendengar itu hati dia sakit, hati dia ada penyakit. Apa maksud hati dia penyakit? Dia akan membayangkan perkara-perkara yang tidak sehat apabila mendengar suara perempuan tersebut. Maka justru itu kalau sekadar bukan di hadapan
lelaki, maka itu adalah perkara yang dibenarkan tanpa ada perselisihan. Tetapi sekiranya di hadapan kaum lelaki dan secara umumnya suara itu dilunakkan dan boleh menimbulkan fitnah, maka ia tidak dibenarkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada Ain Ismail tanyakan soalan. Ustaz kata nak tanya sahabat kita ni berterjumpa tulang atas enjin kereta dan dia rasa tulang itu adalah tulang khinzir sebab owner lamanya dulu adalah tak beragama Islam. Bila ada perasaan was-was macam tu, adakah dia perlu samak Ustaz? Kata sebab dia sama sikit kan, sebab dia dah terpegang. Macam mana Ustaz? Yang pertama, sesuatu itu kita tak akan hukum sebagai najis selagi mana kita tak pasti. Cuma dalam masalah tulang ni dibahaskan. Kalau kita jumpa tulang ke, kita jumpa daging ke, dan kita tak tahu tulang ataupun daging ni adakah daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Contohnya tulang tu memang pasti tulang lembu. Cuma kita tak pasti adakah tulang lembu itu daripada lembu yang disembelih ataupun tidak disembelih. Ataupun kita jumpa tulang dan kita tak pasti ini tulang binatang yang suci ataupun tidak, maka asalnya kita hukum dia sebagai najis. Cuma adakah dia tulang babi ataupun bukan, maka asalnya kita hukum paling ringan, iaitu dia tulang yang biasa sahaja, najis yang biasa sahaja. Tapi kalaulah kita pasti, barulah kita akan bahaskan perlu disamak ataupun tidak. Jadi perlu disamak itu kalau pasti sahaja. Semata-mata owner sebelum ini orang bukan Islam, tak semestinya tulang tu tulang khinzir kan. Sebab apa? Seperti mana dia makan khinzir, mungkin dia juga makan lembu, mungkin dia juga makan benda-benda yang lain. Maka tak jadi semestinya. Sebab kaedah fiqahnya adalah kita hukum yang paling ringan, iaitu dia adalah najis daripada najis biasa sahaja. Dan kalaulah pasti pun dia memang daripada tulang khinzir, sebab kita reti, kita boleh beza yang mana satu tulang khinzir dan bukan, adakah perlu menyamaknya? Bergantung adakah ketika kita pegang tulang itu basah ataupun tangan kita basah. Kalau kedua-duanya tidak ada, maka tidak ada kewajipan dan tanggungjawab syarak untuk menyamak tangan. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Siti Aisyah di Facebook IKIM tanyakan soalan. Assalamualaikum Maulana. Dia kata ada dua soalan. Yang pertama, jika wanita suci jam 3 petang ketika sedang berada dalam kelas di sekolah, adakah wajib terus mandi dan solat atau boleh tangguh mandi pada jam 5 petang selepas balik dari sekolah, Ustaz? Apabila satu orang perempuan dia terputus darah, maknanya dia suci. Bila dia suci, sedangkan waktu solat masih ada, dia kena solat. Kalau dia tak solat, sehingga waktu habis, dia dikira meninggalkan solat. Dia dikira apa? Meninggalkan solat. Tetapi kalau dia nak solat pula, dia kena mandi dulu. Kalau dia solat begitu saja, maka solatnya itu tidak sah. Persoalannya, boleh tak dia mandi? Itu soalan dia. Kalau dia boleh mandi, sudah pasti dia wajib mandi. Sebab mandi itu adalah tuntutan syarak. Kalau dia tangguhkan sampai balik pukul 5 nanti, maknanya dia akan sembahyang qadha. Sengaja menangguhkan salat, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah salah. Hukumnya adalah berdosa. Maka poin yang pertama, adakah dia boleh mandi ataupun dia tak boleh mandi? So kalau dia tak boleh mandi, jadi tak boleh mandi. Sebab apa tak boleh mandi? Ini contoh aja. Tak boleh mandi sebab kerana air tak ada yang mencukupi. Tak boleh mandi kerana tempat mandi tak ada. Contohlah, tak ada tempat mandi yang sesuai. Tak boleh mandi kerana keadaan itu mungkin akan mengaibkan dia. Contohlah,
Sebenarnya mandi tu kalau ramai orang buat dia tak jadi aib lah. Tapi sikit-sikit yang buat maka orang rasa malu. Sedangkan ia adalah merupakan tuntutan syarak. Maka kalaulah tak boleh mandi dengan erti kata tak boleh sungguh, maka dia boleh untuk apa yang kita panggil, dia boleh mengerjakan sembahyang secara hormat waktu, kena juga sembahyang. Tapi dia mengerjakan sembahyang secara hormat waktu dan hendaklah dia mengqadha semula solat tersebut bila dia dah mandi. Tapi usaha untuk mandi itu hendaklah dilakukan. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan kedua daripada Siti Aisyah tadi, dia kata adakah wajib meratakan air ke dalam kuku semasa berwuduk dan mandi wajib, dan apa kadar ukuran kuku yang panjang tu Ustaz? Bila kita ambil wuduk ataupun mandi, kita wajib menyampaikan air ke bahagian anggota zahir. Anggota zahir ni kita sebutlah, kalau kepala ni sampai ke akar rambut lah, sampai ke kulit kepala. Apa rambut? Sampai ke kulit kepala. Sampai ke kulit kepala. Maknanya kalau perempuan itu mentocangkan rambut dia, dan dengan sebab rambut dia bertocang, air tak boleh sampai ke setiap urat rambut, maka dia mesti menguraikan tocang dia dan sampaikan air. Ataupun lelaki yang pakai tocang, sama juga hukum dia, pastikan. Sebab itu kaum lelaki mungkin pakai tocang macam orang negro contohnya kan. Itu memang rambut, bukan rambut palsu. Dia kena pastikan semasa mandi junub adakah air sampai. Kalau yang macam tocang orang negro tu, maka secara umumnya tak sampai. Maka dia tak boleh buat rambut macam tu. Tak boleh buat rambut macam tu kerana ia akan menghalang daripada sahnya mandi junub. Kemudian itu bahagian kepala. Kemudian bahagian muka pula, dalam mulut ni tak wajib sampaikan air sebab dia dikira bahagian batin. Dalam biji mata tak wajib sampaikan air sebab dia dikira batin. Telinga, kawasan telinga kena sampaikan air, iaitu bahagian yang kita boleh nampak daripada luar. Bahagian yang kita boleh nampak daripada luar wajib sampaikan air. Dan bahagian mana lagi? Bahagian kubul dan dubur. Jadi bahagian kubul dan dubur, baik kaum lelaki, baik kaum perempuan, wajib menyampaikan air daripada bahagian kubul, kemaluan hadapan, dan dubur, kemaluan belakang, iaitu bahagian yang kalau dia mencangkung, bahagian itu terbuka. Sehingga itu pun kena sampaikan air. Sebab itu, kalau satu orang itu nak sempurnakan mandi junub dia, mandi haid dia, dia perlu duduk. Dia perlu duduk supaya apa? Supaya air sampai ke bahagian yang terdedah ketika dia cangkung. Kalau dia berdiri, air tak sampai. Misalnya kan? Maka dia kena duduk. Itu sama ada kubul ataupun dubur, khususnya wanita, maka dia perlu pastikan air sampai. Dan bagaimana pula dengan kuku? Yang ditanya tadi. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bahagian dalam kuku ini wajib disampaikan air. Dan bahagian itu apa? Bahagian itu kalau kita kerat kuku kan? Bahagian yang kita kerat, maka akan ada terdedah kan? Bahagian itulah. Bahagian tu. Bahagian paling minima yang terdedah kalau kita kerat kuku, maka bahagian itu wajib disampaikan air juga. Ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai ke hujung Ustaz. Sedikit hujung ni, pesan-pesan Ustaz akhir untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Ada hadis yang menyatakan alamat orang itu ada iman, dia mandi junub. Sebab apa? Sebab dia berjunub ni tak ada siapa tahu. Dia dengan Allah Ta'ala je. Tetapi walaupun dalam keadaan macam tu, dia mandi juga.
Dalam keadaan kalau dia tak mandi pun, dia keluar pergi kerja, dia tak mandi junub. Mana orang tahu dia tak mandi junub? Mana orang tahu dia tak mandi haid? Mana orang tahu dia tak mandi nifas kan? Tapi dia mandi juga, maka itu tanda seseorang itu ada iman. Ada iman. Kerana imanlah, maksudnya beriman dengan Allah yang gaib. Yang walaupun manusia tak tahu, tapi dia tahu Allah tahu, maka dia mandi junub. Maka kita kena hargai Muslim yang walaupun bertanya soalan-soalan tadi, sebenarnya semua soalan itu ditanya kerana ada pancaran iman dalam hati. Kerana ada pancaran iman dalam hati lah yang seorang itu dia wunsing tentang mandi dia wunsing tentang hadas dia, kerana dia tahu walaupun hadas ni bukan, kalau kita hadas ni ada jadi hitam ke kulit kita, jadi koko ke, tak ada kan. Tapi itulah iman yang dia sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur atas iman yang Allah kurniakan kepada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak pada Ustaz yang menjawabkan soalan. Terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar yang mengajukan soalan. Mana yang tak dapat sempat kita ajukan tu, minta maaf sangat, masa agak terbatas. Apa pun, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp